hari ini tugasan ada dua soalan, dan dua soalan ni kita bincang dan saya nak awak terus salin dalam kertas ataupun buku awak. So nanti habis kelas terus upload je dekat Google Classroom. Jadi siap sedialah. Okay, so lepas ni saya harap dapatlah hantar terus, tak ada tangguh-tangguh lagi. Okay, jadi untuk minggu ni saya nak saya nak terangkan berkenaan dengan soalan 3. Dan soalan 3 ni dia berbeza sedikit daripada soalan 1 dan 2 yang saya ajar minggu lepas. 2 minggu lepas lah, dah lama dah. Tapi yang ini sama je, dia melibatkan persamaan, cuma yang ini hanya ada 2 huruf. Minggu lepas tu saya ajar ada X, ada Y, ada Z, dan saya dah ajar penggunaan kalkulator. Kat sini pun ada penggunaan kalkulator dia, tapi yang ini melibatkan 2 huruf sahaja. Okey, so ini adalah soalan contoh yang dia bagi. Okey, so dia ada 2 tanda sama. Kita ada tanda sama yang pertama dengan tanda sama yang kedua. Satu dekat depan, satu dekat belakang. Jadi macam mana kita nak tahu yang mana sama dengan yang siapa? Okey, so kat sini kita ada 2 tanda sama. Dekat sini satu, dekat sini satu. So kita ada 3 bahagian. Kita ada bahagian pertama, kita ada bahagian kedua dengan bahagian ketiga. Okey, kita panggil ni bahagian. Okey, kita panggil bahagian. Jadi setiap bahagian ni kita akan samakan dengan yang ketiga. Maksudnya 1 sama dengan 3, 2 sama dengan 3. Okey, kita akan buat dia jadi 2 persamaan sahaja. So untuk mempecahkan dia jadi 2 persamaan, okey, so awak kena salin balik bahagian pertama dengan bahagian ketiga. Okey, awak ada 4x tambah y. So tulis kat sini 4x tambah y, dan samakan dengan persamaan 3 ataupun bahagian 3 ni lah. So sama dengan 2. Okey, sama dengan 2. So awak boleh nampak lah kat sini 4x tambah y sama dengan 2, dan yang bawah dia adalah 2x kuasa 2 tambah 3xy tolak 5y sama dengan 2. Okey, so kat sini kita dah wujudkan 2 persamaan. Selepas awak dah selesai buat 2 persamaan tadi, okey, kita kena gunakan kaedah penggantian. Kita kena gunakan kaedah penggantian. So ada persamaan satu dengan persamaan kedua ni, kita nak cari yang mana yang senang, yang kita boleh ringkaskan dia. Contoh kat sini, kalau awak tengok ada 2 huruf. Kita ada X, kita ada Y. Dekat bawah ni kita ada X kuasa 2, kita ada XY. Jadi yang mana yang ada huruf yang ada kuasa 2 tu dia jadi complicated. So kita tak boleh ambil yang complicated ni. Kita nak ambil yang tunggal sahaja. Tunggal tu maksudnya dia ada huruf tapi dia tak ada bercampur-campur dengan apa-apa kuasa, ataupun dia tak duduk rapat dengan huruf lain. Contohnya kat sini kita ada Y sahaja, dan kat sini kita katakan dia adalah pemboleh ubah yang tidak complicated. So kita ambil persamaan satu ni. Okey, kita ambil persamaan satu ni, kita ubahkan dia, kita nak tunggalkan dia lah. Kita nak jadikan dia lagi mudah, sebabkan kita ada Y sahaja kan. So awak nak jadikan dia Y sahaja, awak kena pindahkan X ke belakang. Dia akan jadi tolak ataupun dia akan jadi negatif. So automatik persamaan satu ni dia akan jadi Y sama dengan negatif 4X tambah 2. Sebab saya nak mempermudahkan dia lagi. Kalau awak nak permudahkan untuk persamaan 2, dia sangat complicated. Jadi pilih persamaan yang senang. Okey, pilih persamaan yang senang. So nanti untuk antara dua persamaan ni, jadi awak kena pasti mana yang senang. Kita ada Y sahaja, so gantikan Y ke dalam persamaan kedua. Okey, jadi awak kena macam kaedah ni lebih
fokuskan kepada kaedah penggantian. Okey, kita tak boleh guna penghapusan. Jadi gunakan persamaan yang awak dah simplifykan ataupun dah permudahkan. Kemudian awak gantikan ke dalam persamaan 2. So persamaan 2 ni kita ada 2x kuasa 2 tambah 3xy. So untuk y ni, saya nak awak terus ubahkan apa yang awak dah mudahkan tadi. Okey, sebab y tu kita dah ada dah. Y sama dengan negatif 4x tambah 2. So awak ubahkan y dengan negatif 4x tambah 2. So apabila kita ada huruf y dekat depan, macam ni kan, 2x kuasa 2 tambah 3xy, y ni saya nak awak terus je ubah dalam kurungan. Okey, ubah dalam kurungan negatif 4x tambah 2. Maksudnya kita gunakan kaedah penggantian. Okey, so nanti apa je awak jumpa huruf y, gantikan y tu dengan persamaan yang awak dah permudahkan. So kita ada lagi satu y, kita ada lagi negatif 5y. Sebab benda yang sama, negatif 5, awak tukarkan y tu dengan apa? Tukarkan y tu dengan negatif 4x tambah 2. So maksudnya apa yang saya dah terangkan kat sini adalah daripada persamaan kompleks yang ada dua tanda sama tadi, kita pecahkan kepada 3 bahagian lah. Okey, kita pecahkan kepada 3 bahagian. Lepas kita dah pecahkan kepada 3 bahagian, biasanya saya ajar awak untuk 1 samakan dengan yang hujung, kemudian 2 samakan dengan yang hujung. Yang hujung tu adalah persamaan bahagian 3. So senang awak buat 1 sama dengan 3, 2 sama dengan 3. Dia macam tu lah, lagi mudah. Lepas tu dah ada 2 persamaan ni, yang manakah yang tidak complicated awak ambil, tunggalkan satu huruf jadi y sahaja. Kalau x sahaja pun boleh, tak ada masalah. Okey, so kalau macam ni nampak mudah lah, awak pindahkan x sahaja kan. So dia jadi y sahaja kat sini, boleh ganti terus. So ikut mana keadaan yang awak rasa senang. Okey, lepas awak dah gantikan y ke dalam kurungan tadi tu, awak kembangkanlah macam biasa. So mana yang kena kembangkan tu awak darabkanlah 3 kali dengan negatif 4. Okey, so positif dengan negatif dia akan jadi negatif lah. So yang tu kena ingat. Okey, 3 dengan 4 ni, negatif dengan positif dia jadi negatif. Negatif 3 kali 4 12. Okey, 3 kali 4 12. X kali X dapat X kuasa 2. So dia akan dapat negatif 12X kuasa 2. Kemudian kembangkan lagi dengan terus belakangan tu, 3X kali 2 dapat 6X positif. Okey, kembangkan macam biasa. Sama juga dengan kurungan lagi satu ni, negatif dengan negatif apabila berjumpa dia akan jadi positif. So positif 5 kali 4 dapat 20. Okey, 5, 10, 15, 20. So kita akan dapat 20x. Kemudian negatif 5 kali dengan positif 2. So negatif dengan positif akan jadi negatif. 5 kali 2 akan dapat 10, sama dengan 2. Okey, dan awak boleh selesaikan dengan membentukkan dia seperti persamaan kuadratik, ax kuasa 2 tambah bx tambah c sama dengan 0. Okey, bentukkan persamaan kuadratik yang awak boleh bentukkan. Jadi yang mana ada kuasa 2 letak depan, yang mana ada x sahaja duduk tengah, yang mana tak ada x duduk paling depan, paling belakang, tapi dia mestilah sebelah tanda sama. Jadi kita nak kosongkan yang hujung, paling hujung mesti kosong. So apa awak nak buat? Okey, so apa yang awak nak buat adalah awak kena selesaikan dulu bentuk dia. Okey, pastikan x kuasa 2 ni duduk depan.
So kat sini kita ada 2x kuasa 2, kita ada negatif 12x kuasa 2. So dua-dua ni ada apa, kuasa 2 pada x tu. So yang ini dia dah duduk depan siap-siap, jadi tak ada masalah, dah okey dah. Kemudian bx tu maksudnya nombor yang ada x sahaja, dia tak ada kuasa. Jadi yang ada x sahaja kat tengah-tengah, 6x dengan 20x. Okey, dah tengah-tengah, biarkan, jangan ubah. So yang mana yang ada nombor sahaja tapi tak ada x, dia mestilah duduk sebelah kanan, paling kanan. So awak ada negatif 10 dengan 2 ni duduk paling hujung. So kita nak kosongkan dia, kita kena pindah, dia akan jadi negatif. Okey, so awak kena tengok betul-betul, dia akan jadi 2x kuasa 2 tolak 12x kuasa 2 tambah 6x tambah 20x tolak 10 tolak 2 sama dengan kosong. Kemudian baru selesaikan macam biasa. Okey, sebab ni kita panggil dia persamaan kuadratik. Okey, kita panggil persamaan kuadratik. Okey, so salin. Terus boleh kira 2 tolak 12 dapat berapa, kira macam biasa. Okey, so sekarang ni bila dah selesai salin, kiralah jawapan dia 2 tolak 12 akan dapat negatif 10x kuasa 2. 6 campur 20 akan dapat 26. Negatif 10 tolak 2 akan dapat negatif 12. Okey, so ini adalah hasil jawapan awak. Sepatutnya lah dalam bentuk ungkapan kuadratik. Tapi bagi saya untuk matematik tambahan ni tak cantik. Tapi kalau untuk awak buat macam ni je, tak apa, still dapat markah lagi. Okey, so apabila kita tengok nilai dia ni dah selesai, kalau nak cantikkan dia lagi boleh, tak ada masalah. Kita boleh cantikkan persamaan kuadratik ni dengan memastikan A dia ni kan depan kan. Maksudnya nombor yang paling depan ni mestilah bernilai positif. Jadi kalau kat sini dia adalah negatif, so kita tukarkan simbol untuk semua ungkapan ni. Kita tukar simbol je. So dia akan jadi 10 positif. Okey, positif dia jadi negatif, negatif dia jadi positif. Senang kan? Sebab kita nak cantikkan dia. Kita tengok A dia je. Kalau A dia negatif, kita tukar simbol. Lepas tu kalau awak rasa nak cantikkan lagi, boleh. Kalau boleh kecilkan lah. Contohnya kalau saya letak 10 bahagi 2. Kalau 10 bahagi 2 boleh tau. 10 bahagi 2 dapat 5. Okey, 26 bahagi 2 dapat 13. Okey, tak ada masalah. 12 bahagi 2 dapat 6.
Jadi kalau kesemua nombor ni dia boleh bahagi dengan nombor 2, maksudnya kita kata dia boleh kecil lah, dia boleh kecilkan lagi. Sebab kalau awak test, kalau saya bahagi dengan 4 ataupun saya bahagi dengan 5 lah, contoh 10 bahagi dengan 5 boleh, kita dapat 2. 26 tak boleh bahagi dengan 5. So benda ni kalau dia tak boleh, dia akan tersangkut. So pastikan kalau awak nak kecilkan, semua ni dia boleh bahagi dengan nombor yang sama. Jadi saya mulakan nombor yang paling kecil dulu, kita bahagi dengan nombor 2. Jadi kalau 10 boleh bahagi dengan nombor 2, kita tandakan right. 26 boleh bahagi dengan 2, tandakan right. 12 pun boleh bahagi dengan 2. Jadi apabila semua nombor ni kita boleh bahagi dengan nombor 2, jadi dia punya hasil kecilkan tu, dia akan dapat jawapan dia yang cantik lah. So 10 bahagi 2 dapat 5, 26 bahagi 2 dapat 13, 12 bahagi 2 dapat 6. Ok, so kat sini kalau awak tak nak kecilkan pun tak ada masalah, masih lagi betul. Cuma kalau nak cantikkan persamaan dia sahaja. So bagi saya ini adalah optional sahaja. Ok, optional tu maksudnya awak nak buat boleh, tak nak buat pun tak apa. Tapi seeloknya kalau awak buat lah. So ini adalah persamaan kuadratik yang kita dah hasilkan. Dia ada A, dia ada B, dia ada C. Ok, jadi sekarang ni buka kalkulator. Ok, kalau pakai kalkulator biasa ni kita akan guna mod EQN. So kalau awak nak tekan kalkulator, saya tulis kat sini kalau kalkulator biasa so kita tekan mod EQN. Degree 2. Okey. So untuk kalkulator biasa ni awak tekan mod 3 kali. So tekan mod, dia akan keluar EQN. So pilih EQN ni, tekan 1. Dan bila dekat paparan ni dia tulis unknown, kita tekan belah kanan. Okey, dekat sini kan ada button kanan dekat kalkulator tu. So tekan kanan, nanti dia akan paparkan degree. Apa beza unknown dengan degree? Unknown ni maksudnya yang kita guna minggu lepas, yang ada 3 persamaan, yang ada 2 persamaan. Tapi kat sini dia bukan persamaan, tapi dia kuadratik. Bila dia kuadratik, kita gunakan dia degree. Okey, kita gunakan dia degree. So kalau kita tengok kuadratik, dia kuasa 2 tau. Bila kuasa 2, kita akan tekan 2. Okey, kita akan tekan 2. Sebab tu saya tulis kat sini mod EQN degree 2. Dan dia akan tanya awak nilai A. Nilai A dia mestilah dekat depan sekali yang ada kuasa 2. So nombor 5. Kalau awak nak letak nombor 10 yang asal dia pun boleh, tak ada masalah. Jawapan dia masih sama. So pilih mana-mana yang awak buat jawapan tu. So katakan kalau awak ambil jawapan yang paling kecil lah tadi, yang warna biru ni. So saya letak 5 sebagai A, B iaitu negatif 13, dan C adalah nombor 6. Hanya letak nombor sahaja. Kita nak nilai dia sahaja. So awak letak nombor dia. Kalau ada negatif, letak negatif. Dan kalau dah siap, okay, kita tekan tanda sama ni. Tekan sama dengan ni, dia akan keluarkan jawapan X. Okey, jawapan X ni ada 2. X1 sama dengan 2, X2 sama dengan 0.6. So saya tulis kat sini. Sekejap So jawapan awak tadi akan dapat X1 adalah 2, X yang kedua adalah 0.6. Dan 0.6 ni kalau awak tulis dalam bentuk pecahan pun cantik. Kita akan dapat 3/5. Okey,
3/5 ataupun 0.6. Okey. Sekarang ni saya nak hasilkan satu baris ni, dia ada kurungan, jadi 2 kurungan tau, dan kurungan ni dia ada tanda sama kosong. Setiap kali kalau kita EQN, apa panggil, kita panggil faktorkan, ni adalah faktorkan. Bila kita nak EQN sahaja, kita kena sediakan 2 kurungan dan 1 tanda sama macam ni. Apa fungsi dia ni? Ni adalah fungsi untuk letak jalan kerja. So, hasil jawapan yang awak dapat daripada kalkulator tadi, kita ada 2 dengan 3/5. So, 2 ni saya nak awak pindahkan ke kiri, dia akan jadi X tolak 2. So, jawapan untuk kurungan yang pertama adalah X tolak 2. Okey, maksudnya kita kena pindahkan. Sama juga dengan X2 sama dengan 3/5 ni, saya nak awak pindahkan dia ke kiri. So 5 ni kita tengok dia pecahan kan, so pecahan pindah jadi darab. So 5 kali S dapat berapa? Okey, so kalau ada pecahan macam ni je, kena tahu macam mana nak buat. So kalau 3/5 kita pindahkan 5 ni, dia jadi darab, sebab bahagi pindah jadi darab. So dia akan jadi 5X. Okey, 5X sama dengan 3. Kemudian 3 ni pula kita nak pindah ke sebelah. Okey, positif dia jadi negatif, dia akan jadi 5X tolak 3. So ada nampak flow dia. Apa-apa nilai jawapan kita kena pindah ke kiri. Okey, dia akan jadi 5X tolak 3. So inilah faktor. Okey, ini kita panggil sebagai faktorkan ataupun pemfaktoran dalam persamaan kuadratik. Okey, sampai sini kalau awak buat sahaja, awak akan dapat dalam lingkungan 4 hingga 5 markah. Jadi, kita nak cari lagi 2 markah tu, kita kena cari nilai Y. Okey, kita kena cari nilai Y. So, awak dah ada nilai X. Awak dah ada nilai X yang pertama, nilai X yang kedua, kan? Sekarang ni, gunakan persamaan Y yang paling simple. Kita ada Y sama dengan negatif 4X tambah 2. Okey, kita ada ni Y sama dengan negatif 4X tambah 2. Ambil persamaan yang paling senang, jangan ambil yang complicated. Okey, kita boleh tengok atas balik, cari persamaan yang paling senang, iaitu Y sama dengan negatif 4X tambah 2. So, ambil kat situ. Okey, so kita ada 2 jawapan. Kita ada Y pertama apabila negatif 4, apabila X dia 1. So apa jawapan dia? Okey, untuk Y yang kedua, maksudnya apabila X 2 lah. Maksudnya first ni untuk X 1, yang kedua ni adalah untuk X 2. Jadi dia ada 2 jawapan. Okey, negatif 4 3/5 tambah 2. Okey, so kat sini gantikan nilai X dalam ni. Okey, gantikan nilai X dalam tu. Okey, lepas dah gantikan, cari jawapan untuk setiap nilai Y yang ada. So kita ada
negatif 4 kali dengan 2, so tambahkan dengan 2, so kita akan dapat jawapan negatif 6. Untuk yang lagi satu, okay, negatif 4 kali dengan 3/5, kemudian tambah 2, so akan dapat negatif 2/5. ok, tekan je kalkulator. ok, so kat sini dah membawa markah sebanyak 7 markah keseluruhan. Dia sangat banyak. Jadi awak ada X1 sama dengan 2, Y1 sama dengan negatif 6, dan awak ada X2 sama dengan 3/5, Y2 sama dengan negatif 2/5. So kat sini kalau awak betul sini 2 markah, betul sini 2 markah. ok, so salin dulu. Okey, setakat ni ada apa-apa masalah? Kalau faham, tulis faham dekat ruang komen. Kalau nak tanya pun boleh tanya. Oh ya, lagi satu saya nak bagi tahu. Kalau guna kalkulator kelas Swiss ataupun kelas Swiss lah senang cerita. So untuk tekan mode ni, okay, first tekan mode, menu. Okay, lepas tekan menu tu cari dekat equation, benda yang sama macam kita belajar hari tu. Sebab itu kalau kita nak kira apa orang kata persamaan tu kan, kita akan pergi ke sini lah, equation. Nombor 1 untuk buat yang persamaan 111 tadi, yang ada 3 persamaan serentak tu. Tapi untuk soalan yang melibatkan kuadratik, kita letakkan polinomial. Okey, polinomial ni untuk kuadratik. Okey, soalan macam ni sahaja. So nanti dia akan keluar degree. Beza dia, kalau awak pilih equation yang simul punya, okey, dia akan tanya unknown. Tu beza dia. So unknown ni untuk yang persamaan serentak yang kita akan buat nantilah, soalan 4. So untuk tu, benda yang sama saya ajar, ambil polinomial, degree pilih 2. So pilih letak nombor apa dia punya ni, ABC tu, 5, negatif 13 dengan 6. So nanti dia dapat jawapan yang sama.
Dia terus tukar dalam pecahan. Okey. So yang ini untuk persamaan macam ni, ingat ya, dia tak semestinya dia bagi satu direct macam ni persamaan. Soalan ni sebenarnya kira taraf sederhana tau. Kalau biasa soalan keluar, dia akan tanya, dia bagi soalan dia macam ni tau, 4x tambah y sama dengan contohnya 2. Lepas tu bawah ni dia bagi terus, dia bagi direct dua persamaan. Dia bagi direct macam ni. Kalau macam ni dapatnya soalan satu line macam ni, kira dia bagi taraf sederhana. Tapi sama je, cara dia pisahkan dia sahaja menjadi dua persamaan. Cara nak pisahkan dia mestilah gunakan satu sama dengan hujung, dua sama dengan hujung. Maksudnya kita ada tiga bahagian lah. Bahagian pertama, bahagian kedua dengan bahagian ketiga. Okey, ikut tanda sama tu. So awak kena buat macam tu. Itu case dia lah. Alright. So selesai untuk soalan yang bertiga. Pastikan awak dah siap salin tau, sebab nanti kira kena ambil gambar dan terus upload je dekat Google Classroom. Okay, last soalan nombor 4. Kalau soalan nombor 4 ni dia bagi 3 case ataupun 3 objek. Bila kita tahu dia ada 3 objek je, confirm dia adalah persamaan serentak. Jadi bila ada persamaan serentak, dia melibatkan 3 objek. So kita kena anggap soalan ni dia tanya sistem persamaan serentak. Okay, sistem persamaan serentak yang kita akan guna, macam kita belajar awal-awal hari tu. Jadi untuk ni saya akan labelkan kat sini X. Sekejap, awak tak nampak Okay, sini X, sini Y, sini Z. Kita guna X, Y, Z. Okay, sekarang saya nak awak bentukkan 3 persamaan serentak. Okay, saya nak awak bentukkan 3 persamaan serentak. Awak bentukkan dulu. Okay, saya nak awak bentukkan 3 persamaan serentak. Okay, baca ayat ni. Dia bagi ayat ni, awak kena baca. Senang je. Saya bagi masa seminit untuk awak bentukkan. Boleh cuba bagi terus jawapan. Ada video sama yang cikgu. Okey, pertama 3x tambah 2y tambah 4z sama dengan 44. Okey, teruskan. Yang kedua, x tambah y tambah z sama dengan 16. Okey. Ketiga, 2x tambah 5y tambah 5z sama dengan 74.
Okey. Alright. So untuk lain ada jawapan lain atau sama juga? Kalau sama tulis dekat ruangan komen. So kita akan semak nanti. Sama. Okay, so untuk pengetahuan pelajar, ya, memang betul lah jawapan dia. So bila dah bentukkan dia betul, senang awak boleh semak terus jawapan dia, apa nilai X, apa nilai Y, apa nilai Z dia. So saya dah ajar minggu hari tu. Cara nak semak jawapan, kita buka kalkulator. Kalau guna kalkulator lama ni, tekan mod 3 kali macam tadi, mod 3 kali EQN, equation lah. Okey. Lepas tu unknown, kita pilih unknown sebab ni adalah persamaan serentak. Jadi kita pilih unknown. Ada berapa persamaan dekat situ? Kita ada 3 persamaan. Jadi kita pilih 3, unknown 3. Okey, dan awak masukkan nilai dia. A1 apa, B1 apa, C1 apa, D1 apa. 1 tu maksudnya barisan yang pertama. So dia ada 4 objek. Kita ada A, B, C, D. Okey, bila dia dah keluar jawapan, terus tulis kat tepi ni X sama dengan 2, Y 9 dan Z 5. Ini hanya untuk kita semak. Sebab apa kita kena buat, masa kita nak buat jalan kerja panjang-panjang, kita kena semak. Kalau kita tak semak, nanti kita kena padang semua balik kalau tersalah buat. Sebab kalau kita dah tahu kita salah buat tu, tengah-tengah jawab tu, at least kita boleh padang separuh jalan kan. Janganlah siap, bila dah siap semua, dah siap jawapan, 3 jawapan, baru semak, nanti tengok-tengok salah. Dah kena padang balik. Sebab soalan ni biasanya satu muka surat kena buat, dia punya jalan kerja dia. Okey, tak apa. So untuk yang kalkulator lama, macam kalkulator lama tadi saya dah terangkan lah. Untuk kalkulator baru ni, tekan benda yang sama, menu equation. Kita pilih 1 untuk simul, untuk persamaan serentak, dan kita pilih unknown 3 lah. So sama juga macam tadi, isi saja. Okey. So jawapan dia akan keluar jawapan yang sama. Alright, so bagi pelajar yang tertanya macam mana dia boleh dapat sama dengan 44, 16 dengan 74. Okey, cerita dia dekat sini, kita ikut setiap persamaan ni adalah orang. Kalau yang pertama ni kita panggil Faizah punya lah. Yang kedua Gan dengan Hamzah. Hamzah yang last, yang ketiga. Dia gunakan seorang satu baris ni sebab kat sini soalan ni dia bagi tahu bilangan cenderamata dibeli oleh Faizah, Gan dengan Hamzah. Dia kata bilangan cenderamata. Maksudnya kita ada 3 objek yang berbeza, X, Y, Z. Dan X, Y, Z ni dibeli oleh setiap satu orang. Jadi setiap orang ni dia ada 3 objek. So bila kita ada 3 objek setiap orang, jadi kita boleh katakan dia satu orang ni mewakili satu persamaan. Dan soalan last ni dia bagi tahu mereka masing-masing berbelanja. Start dengan Faizah dulu, kemudian diikuti dengan Gan, baru Hamzah. Dia mesti ikut urutan, jangan terbalik. Okey, jadi okey, so kita terus dia buat dia punya jalan kerja. Kita ada persamaan 1, persamaan 2 dan persamaan 3.
Saya ajar awak, kalau awak nak guna penghapusan boleh, nak guna penggantian pun boleh, tak ada masalah. Saya lebih suka kalau guna penghapusan, nampak lagi cepat kot. Dia tak complicated sangat lah. So untuk tu kita nak hapuskan persamaan 1 dengan 2 dan 1 dengan 3, ataupun 1 dengan 2, 2 dengan 3, mana-mana boleh. Okey, jadi kita ambil dulu 3x tambah 2y tambah 4z sama dengan 44. Kemudian x tambah y tambah z sama dengan 16. Untuk tu awak kena pilih huruf apa yang kita nak hapuskan. Pilih satu je. Okey, pilih satu. Contoh kita nak tembak x. Okey, kita pilih x. So kalau nak x, pastikan nilai dia sama. Kalau tak sama, tak boleh, kena sama. So kita kena darabkan dengan 3 supaya dia sama. So dia kena darab dengan 3. So dia punya jawapan dia akan dapat 3x tambah 3y tambah 3z sama dengan 16 pun kena kali dengan 3. So sama dengan 48. Ni kalau saya nak hapuskan x lah. So nanti awak letaklah jawapan ni. Okey, letak jawapan ni dekat sini. Okey, dekat bawah dia, tak ada masalah. Okey, lepas tu bila kita dah samakan nilai dia, tengok pula nilai hapus dia. Kalau kita nak tahu simbol hapus, ingat ya, simbol hapus ni dia adalah berlawanan. Kalau positif dengan positif, kita faham dia adalah positif. Jadi kita terbalikkan, dia jadi tolak. Okey, dia jadi tolak bulat kat sini. Negatif bulat. So apa maksud negatif bulat ni? Negatif bulat ni maksudnya 3 tolak 3 akan dapat kosong. So maksudnya kosong lah hapus. Itulah betul kan? 2 tolak 3, maksudnya semua akan guna tolak tu. 2 tolak 3 dapat negatif y. 4 tolak 3 dapat z. Okey, 44 tolak 48 dapat negatif 4. So dia dapat macam ni lah jawapan dia. Kemudian awak nak ambil persamaan 2 dengan persamaan 3. Tadi ni persamaan 1 dengan persamaan 2. Okey, sekarang persamaan 2 dengan persamaan 3 pula. Okey, so persamaan 2 ni dengan persamaan 3 ni, kalau awak tak nak ambil yang tu pun tak apa, awak boleh ambil persamaan 1 dengan persamaan 3, tak ada masalah. Yang penting pilih 2 yang berbeza. Kalau 1 dengan 2 atau 1 dengan 3 boleh, 1 dengan 2 atau 2 dengan 3 boleh, mana-mana boleh. Tapi saya nak lagi cantik, itu buat 1 dengan 2, 2 dengan 3. Nampak dia flow dia. So bila awak tengok kan, kita nak hapuskan x, kena hapuskan x juga untuk orang kata pasangan yang ini. Kalau pasangan yang pertama tadi awak hapuskan x, yang kedua ni juga kena hapuskan x. Tak boleh ambil y. Kalau awak ambil y, dia jadi complicated. So untuk tu kena samakan nilai x. Kita kena darabkan dengan 2. So dia akan dapat 2x 2y 2z. Okey, 16 tu kali dengan 2. So awak akan dapat 32. Seperti biasa, kita akan gunakan tolak. Sebab kita nak x kan, kita nak hapuskan x, kita guna tolak bulat. So boleh kira sendirilah. 2 tolak 2 kosong, 2 tolak 5 negatif 3.
Okey, negatif 3. Kemudian 32 tolak 74 dapat negatif 42. So untuk yang ini selesai, awak akan dapat persamaan 4 dan persamaan 5. Okey, jadi setiap persamaan 4 dengan persamaan 5 tu saya salin balik. Okey. Yang ini sebabkan kita dah hapuskan X tadi, sekarang kita boleh pilih kita nak hapuskan ke nak guna penggantian. Kalau awak rasa awak nak guna penggantian, guna kaedah penggantian, awak terus tukarkan dia Z sama dengan Y tolak 4. Okey, kemudian gantikan Z ke dalam ni. Tak ada masalah. Boleh. Ataupun kalau tak nak guna penggantian, nak guna penghapusan juga, tak ada masalah. Mana-mana betul. Okey, ini adalah kebebasan. Jadi, saya lebih suka kalau guna penghapusan sebab nampak macam best. Jadi, sekarang ni kita nak kena kalikan dengan 3. So, saya kalikan dengan 3 supaya dia dapat jadi macam ni lah. Negatif 3Y tambah 3Z sama dengan negatif 12. Okey, so awak kena tengok kat sini dia ada apa? Nilai Y dan Z. Kat sini awak boleh hapuskan Y ataupun awak boleh hapuskan Z. Mana-mana awak boleh pilih. Tapi tak ada masalah kalau awak nak hapuskan Z pun. Kat sini kita boleh pilih manalah sebab ada nilai yang sama kan. So untuk tu saya nak tanya, kalau kita hapuskan Y, simbol hapus yang mana kita akan guna? Okey, kalau kita nak hapuskan Y, simbol hapus apa yang kita akan guna? Okey, tambah. Good. Sebab negatif dengan negatif positif, tapi sebenarnya kita akan guna tolak. Rangkap saja. So, ini tadi Okey. Salah. So, negatif dengan negatif memang kita belajar positif, tapi kita kena ingat positif terbalikkan jadi negatif. Tak percaya? Kenapa negatif? So, ambil kalkulator. Negatif 3 tolak negatif 3 dapat kosong. Okey, negatif 3 tolak negatif 3 dapat kosong. So maksudnya negatif dengan negatif akan hasilkan positif, dan positif tu terbalikkan jadi negatif bulat. So kat sini dia dapat kosong. So hati-hati bila kita nak cari simbol hapus ni. Macam tadi lah, positif dengan positif dapat positif, tukar jadi negatif. Alright. So, sebabkan kita dah ada awan negatif, 3 tolak dengan negatif 3. Okey, 3Z. Okey, kita ambil 3Z pula. 3Z tolak dengan negatif 3. So, hati-hati 3 tolak negatif 3. So, dia dapat 6. 6 tu positif ya, bukan negatif. 6 tu jawapan dia positif. So, 6Z. Okay, next. Negatif 12 tolak negatif 42. Tekan satu-satu. Jangan tercicir satu simbol. Tercicir satu simbol habis.
Okey, so awak dapat 30. Oops. Dan cari nilai Z, sebab awak dah tinggal Z saja. So Z sama dengan 30 bahagi 6. Berapakah nilai Z? Okey, 30 bahagi 6, 5, 10, 15, 20, 25, 30. So Z sama dengan 5. Okey, so awak kena semak balik jawapan. Kalau jawapan tu menepati, so maksudnya awak punya jalan kerja tu betul, tak salah. Okey, so boleh teruskan lagi. Okey, boleh teruskan lagi. So sekarang ni dah selesai tau. Kita dah selesai cari nilai Z. Jadi sekarang ni kita nak cari nilai yang dekat-dekat dengan dia je. Yang dekat-dekat dengan Z ni hanyalah Y. Kita jangan ambil yang atas tu, sebab atas tu ada X kan. So kita ambil Y dulu. Okay, kita ambil Y dulu. Yang ni nampak senang, sebab dia single punya huruf yang tak ada nombor. So kita ambil kat sini lah. Negatif Y tambah Z sama dengan negatif 4. Awak nak ambil yang lain pun boleh, tak ada masalah. Tapi macam complicated je kan. Sampai yang ni je lah. So kita terus je buat. Negatif Y tambah Z. Z tu terus tukarlah 5. Ok, terus tukar 5. Ok, so negatif Y sama dengan negatif 4 tolak 5. Negatif Y sama dengan negatif 9. Y sama dengan 9. Sebab negatif dengan negatif dapat jadi positif. Okay, negatif Y tambah 5 sama dengan negatif 4. Kemudian awak pindahkan 5 jadi positif jadi negatif. Negatif 4 tolak 5 dapat negatif 9. Kemudian negatif Y dengan negatif 9, bila ada dua negatif, potong sahaja dapat positif. Maksudnya negatif dengan negatif dapat menjadi positif. So Z sama dengan 5 dan Y sama dengan 9. Bila kita semak jawapan, jawapan dia betul. Okey. So tinggal X sahaja, baru boleh naik atas sekali. Okey. So atas kali ni kita ada banyak persamaan. Nak ambil yang mana satu? Persamaan 1 ke, 2 ke, 3 ke? So apa yang senang? Persamaan 2. Sebab persamaan 2 ni dia kecil nombor dia. So kita ambil persamaan 2. X, Y, Z sama dengan 16. Kita ada X tambah Y. Y dia adalah 9. Saya guna warna biru. Tambah dengan Z. Z dia adalah 5. Sama dengan 16. Cari nilai X. So X adalah 16 tolak 9 tolak 5. Tolak 9 tolak 5 dapat 2. So apabila ketiga-tiga jawapan X, Y dan Z ni menepati jawapan tadi, jawapan kalkulator tu, jadi boleh susun cantik-cantik lah. Tapi tadi kita gelarkan X, Y, Z. Sekarang ni kita kena rename balik dengan soalan tadi. Hati-hati tau, sebab soalan tadi soalan tadi dia cakap harga bagi setiap satu kemeja T, pemegang kunci dan topi. So harga tu mesti dah dalam RM. Ok, so kemeja T adalah X. So kita tulislah kemeja T itu sebagai X. Ok, kemeja T sama dengan RM2. Kemudian topi iaitu Y adalah RM9.
Topi ke? Pemegang kunci. Okey, jap. Pemegang kunci. Okay, ni RM9, yang ni RM5. So persamaan, sistem persamaan ni memang panjang lah jalan kerja dia. Kalau salah satu simbol dia habis, memang sakit. Sebab tu penting kalau kita tekan kalkulator ni untuk semak jawapan. Kalau salah satu jawapan tu cacat, maksudnya tu salah jawab lah tu. So kena elak daripada tu, kena tulis kat tepi. Siap-siap. So ini adalah hasil jawapan dia. Boleh je cari macam mana cara awak nak cari. Kalau awak tak nak cari Z dulu pun tak apa, boleh cari nilai Y dan X tu dulu. Kalau awak nak guna kaedah penggantian pun boleh. Mana-mana kaedah boleh. Sebab arithmetic ni dia luas. Sebab sistem persamaan ni dia luas. Okay, jadi dia lebih banyak kebebasan. Lainlah kalau soalan tu dia cakap dengan menggunakan kaedah penggantian, maksudnya awak kena guna penggantian saja, tak boleh guna penghapusan. Kalau soalan tu cakap dengan menggunakan kaedah penghapusan, awak boleh guna penghapusan dan penggantian. Sebab penggantian ni wajib untuk setiap soalan. Kalau tak ada penggantian, dia takkan jalan. Macam soalan kebat ni, dia tak adalah mention sangat kan. So bila dia tak mention tu, tu dia bagi apa-apa pun jawapan. Yang penting betul. Okay, so itu je lah jawapannya. So nanti pastikan awak dah salin semua ni. Salin cantik-cantik lah, bukan pakai emas ke apa ke. Okay, and then lepas dah salin tu, upload ke dalam Google Classroom soalan 3 dan 4 sahaja. Okay, soalan 3 dan 4 sahaja. Kalau tak sempat salin, okay, note ni saya akan upload ke dalam Google Classroom. Boleh salin balik lah daripada tu. Okay, so itu je lah. Untuk next class, kita akan belajar vektor. Dan saya harap awak semua dapat adil, sebab vektor tu tajuk yang paling menyeramkan untuk student arithmetic. Termasuk saya pun nak ajar pun seram sikit lah, sebab vektor tu bukan senang, susah.